Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan kita bersama lagi. Okey, hari ni aku ada dapat ucapan dan video Papa Gomo berkaitan dia memuji Mahathir. Mahathir macam dia kata Mahathir hantar senjata sewaktu peperangan yang berlaku dekat Bosnia. Jadi bukan main lagi. Dulu dia duk kata kalau Mahathir buka mulut, hampa jangan percaya. Aku akan lawan Mahathir hidup-hidup. Aku akan tentang Mahathir hidup-hidup. Jadi apabila Papa Gomo kena pecat daripada UMNO, dia dah tak tahulah dia nak pergi bergantung kepada siapa, dia nak pergi bergantung dekat perikatan ke, dia dia pergi. Papa Gomo milih untuk nak bersama dengan Tun Dr. Mahathir. Dan sekarang ni bukan main lagi, dia duk junjung Tun Dr. Mahathir ni. Mahathir bagus, Mahathir itu, Mahathir ini, Mahathir itu, Mahathir ini. Cuba tengok bila macam berlaku peperangan di antara Palestin dengan negara I ni, bukan menjunjung je, dia duk membanggakan Mahathir dulu buat tu buat ni apa semua. So bila ucapan tu macam dah viral, pakat-pakatlah rakyat ni pun pakat selak balik laporan kerajaan. Apakah aktiviti kerajaan Mahathir dulu buat sewaktu Mahathir memerintah. Selak balik apa dia. Last sekarang betul-betul menipu. Papa Gomo menipu nak abang pergi kat hangpa. Dia hanya tahu berkata-kata tapi dia tak sertakan bukti. Dia duk kata zaman Mahathir pergi hantar senjata, zaman Mahathir pergi hantar barang-barang alat peperangan. Last sekali bila rakyat dah korek balik, dah semak balik, dah pergi hantar makanan je pun, keperluan je pun. Jadi sekarang ni apabila mereka nak burukkan kerajaan hari ni, mereka dah tak ada ujar, mereka dah tak ada modal, mereka dah tak ada dah pemikiran mereka nak jatuhkan kerajaan Anwar. Mereka membandingkan lah kan. Mereka membanding-bandingkan antara zaman Anwar, zaman Mahathir, zaman Najib, zaman Muhyiddin. Mereka mulalah mereka membanding-bandingkan. Padahal bila semak balik yang dulu-dulu, jomlah kita sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Wan Mahusin terhadap respon Papa Gomo. Jom sama-sama kita dengar. Minta ni kepada Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Tun Mahathir dulu, waktu perang Bosnia, dia hantar senjata. Tolong tentera Islam Bosnia tu. Jadi sekarang ni, boleh tak Anwar Ibrahim hantar senjata kepada Hamas untuk lawan dengan Zionis Israel ni? Betul ke Tun Mahathir hantar senjata ke Bosnia? Apa kamu? Betul ke? Jadi, untuk menjawab persoalan ini, saya membaca ini laporan lah yang ditulis oleh Azlizan binti Ma'ih. Ini adalah tesis ya, kajian ilmiah berkaitan dengan sumbangan dan peranan Malaysia dalam konflik Bosnia Serbia 1992 sehingga 1995. Apa yang dikatakan oleh Papa Gomo, Tun Mahathir hantar senjata untuk peperangan Bosnia dan Serbia. Jom kita tengok. Yang pertama, Malaysia turut mengecam dasar Amerika dan Eropah yang tidak mahu memasukkan sekatan senjata kepada pejuang Bosnia. Jadi kita mengecam je, Papa. Mereka dilihat sepatutnya memaksa rakan-rakan Eropah supaya lebih adil kepada Bosnia dalam isu senjata, tetapi dilihat tidak menggunakan pengaruhnya. Dasar Amerika dilihat bercanggah ketika Amerika berhadapan dengan konflik di Somalia dan di Iraq. Sikap double standard Amerika jelas kerana Bosnia tidak mempunyai kepentingan kepada Amerika seperti mana di Iraq yang kaya dengan minyak dan di Somalia penuh dengan uranium. Kekecewaan Malaysia terhadap dasar Amerika dan kuasa Eropah itu jelas disuarakan oleh Mahathir. Kita Malaysia akhirnya mendesak PBB melalui OIC seperti mana yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita pada hari ini lah. Pergi jumpa dengan Presiden Turki, jumpa dengan presiden-presiden negara lain untuk menyelesaikan konflik ini, dan bertegas dalam pentas PBB. Soalannya, adakah kita hantar senjata seperti mana yang dikatakan oleh Papa Gomo? Jawapannya tidak. Buktinya
di dalam operasi dan perkhidmatan Malbat Malaysia Battalion di Bosnia Herzegovina. Inilah peranan dan sumbangan besar Malaysia yang tidak dapat dinafikan dalam konflik di Bosnia ialah perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia sebagai badan pengaman PBB. Malaysia mengambil pendekatan serius dengan menghantar angkatan tenteranya yang pertama di Bosnia di bawah naungan PBB pada 1 Oktober 1993 di bawah pimpinan Major General Datuk Mat Hashim Hussein. Apa tugas dan peranan anggota pengaman kita ini? Tanggungjawab Malbat ialah mencegah merebaknya peperangan, mencegah orang ramai daripada kebuluran, membantu menyediakan perubatan kepada yang sakit dan bersiap sedia mengangkat senjata jika perlu walaupun tidak terlibat dalam operasi ketenteraan. Ini jelas Papa Gomo bahawasanya pasukan Malbat kita ataupun tentera pengaman kita di bawah PBB ataupun United Nations tidak bertujuan untuk berperang, tetapi dihantar untuk menjadi tentera pengaman bagi menjaga laluan utama penghantaran bantuan antarabangsa dan sebagainya. Jadi apa kelebihan sewaktu Mahathir menjadi Perdana Menteri dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri? Jom kita tengok beza pembangkang sekarang dengan pembangkang dulu zaman Mahathir ya. Ini pengaruh agama Islam terhadap dasar Malaysia berhubung isu Bosnia ni ya. Kita tengok selain UMNO, parti politik dan parti pembangkang seperti PAS turut menyokong penlibatan Malaysia dalam konflik di Bosnia apabila melihat dunia luar terutamanya barat yang melengahkan usaha gencatan Serbia ke atas Muslim di Bosnia. Walaupun pemimpin PAS tidak mempunyai persefahaman dengan pemimpin kerajaan, tetapi berhubung isu Bosnia, usaha kerajaan disokong untuk memperjuangkan nasib orang Islam di Bosnia mendapat sokongan. Ini beza dulu. Pembangkang dulu dengan pembangkang sekarang. Sekarang ini kerajaan buat perhimpunan, dia pun nak buat perhimpunan. Kerajaan bagi tahu begitu, dia bagi tahu begitu. Jadi kita tidak ada konsistensi dan kita tidak ada kolaborasi yang baik untuk menentang keganasan terutamanya melibatkan Palestin dan Israel. Jadi itulah Romo, fakta tak betul jangan kita tunjukkan kepada umum. Faktanya Tok M tak hantar senjata, tetapi Tok M hantar tentera pengaman melalui PBB ataupun United Nation. Okey kan, itulah kan. Depa hanya nak create sentiment, depa hanya nak mainkan perasaan-perasaan rakyat ni. Depa kata dulu Mahathir buat macam ni, pasal Pak Anwar tak buat macam ni. Sedangkan bila tengok balik fakta, buat je, sama je macam mana Mahathir buat, macam hari ni Anwar buat kan. Seperti mana Malaysia memang duk hantar tentera-tentera sebagai tentera keamanan dekat negara, astagfirullahalazim aku pun lupa kalau tak silap, dekat Afghanistan untuk nak jaga keamanan. Itu saja pun dia nak jaga laluan masuk, laluan keluar supaya tak ada masuk senjata ke, benda basic je memang duk buat sebelum ni. Kalaulah Malaysia hantar senjata kepada Palestin, ya Allah Akbar, Malaysia dah kena sekat macam-macam dah kena macam-macam dah Papa Romo kan. Kalau macam kerajaan daripada zaman Mahathir yang pergi hantar senjata, dah lama kita dah putus dah hubungan diplomasi ni. Jadi itulah orang kata penipuan demi penipuan yang dimainkan oleh puak-puak ni. Tambah-tambah ni Papa Gomo ni jujur aku cakap, dia memang benci Anwar Ibrahim. Dia benci ke Anwar ni tahap gaban gila-gila. Cuba apa tengok, sehingga kan sampai masa ada video dia tak panggil pun Anwar Ibrahim. Dia tak panggil title nama Anwar Ibrahim ataupun Perdana Menteri Malaysia. Dia tak panggil. Dia panggil liwat. Dia gelarkan nama Anwar Ibrahim sebagai liwat. Dan semalam pun dah terbongkar. Dia ni sebenarnya dia dipecat oleh polis di Raja Malaysia sebab kes rasuah, kena masuk penjara 5 bulan. 5 kan 6 bulan. Dan geng, dia memang, aku ada sertakan gambar dekat sini, hampa boleh tengok. Dia memang dulu dia Papa Gomo dia dipecat daripada polis dan dipecat dan masuk penjara, dan lepas tu dia jadi banduan lah. Dia kata dekat Anwar Ibrahim banduan. Dia pun banduan. Banduan sebab apa? Sebab rasuah. Makan duit haram. Jadi ini satu lagi aku nak buat pasal projek yang dibawa yang
projek Papa Gomo untuk nak angkat Mahathir Mohamad. Mereka ada buat satu projek untuk nak angkat Mahathir sebagai Presiden Perikatan Nasional. Percaya. Sekarang ni dia pernah, memang ada ucapan daripada Papa Gomo, ada ucapan-ucapan dia untuk nak Muhyiddin Yassin bertanggungjawab dan mengangkat Mahathir sebagai Presiden, dan Muhyiddin Yassin boleh turun. Tak perlu jadi Presiden Parti Bersatu. Ini semua Papa Gomo punya ni, kerja-kerja sailang, kerja-kerja pintu belakang, kerja-kerja menipu untuk nak menjatuhkan kerajaan dan Muhyiddin Yassin supaya atuk saka dia yang umur 98 dan bakal umur 100, bakal umur 1 abad menjadi Perdana Menteri. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan lagi oleh Wan Mahusin. Ini perkembangan terbaru melibatkan Parti Pribumi Bersatu. Kenapa Gomo sekarang ini sedang menaikkan nama Tun M? Sebab apa? Gomo mengkritik Presiden Bersatu. Tidak lain tidak bukan, dikatakan bahawasanya Gomo sedang membawa satu naratif Tun M akan menggantikan Presiden Bersatu. Sebab itulah sehari dua ni keadaannya kelam kabut. Tambahan pula dua ahli parlimen bersatu menyokong Perdana Menteri. Ini akan memberi satu tamparan yang hebat kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan ini adalah satu alasan yang kuat bagi menggantikan Tun M dengan Muhyiddin Yassin. Jadi betul ataupun tidak Gomo, minta Gomo jelaskan dan maklumkan. Sebab kita apa yang saya dapat info daripada tim Gomo sendiri yang menyatakan bahawasanya Gomo galak membawa nama Tun M untuk masuk ke dalam Parti Pribumi Bersatu semula, menggantikan Muhyiddin Yassin. Sebab itulah nampak daripada pergolakan dan pergaduhan antara Pejuang dan Bersatu yang melibatkan cyber terupa dia. Jadi hati-hatilah. Nampak Orang Bersatu bukan batu api ni. Ini benda ni akan jadi sebab kredibiliti Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Bersatu sekarang ini berada dalam keadaan yang bahaya. Di hujung tanduk akan menggantikan. Sebab itulah Tun M berbaik dengan PAS, dengan harapan PAS lah yang akan membuka ruang kepada Mahathir merampas jawatan di dalam Bersatu. Papa Gomo, tahniah lah lepas ni. Ini bocor awak Gomo. Bocor awak Gomo. Nampak dah permainan kamu itu. Oh, patutlah nak bawa Tun M. Apa disebut Tun M je? Tak sebut Muhyiddin kan? Rupa-rupanya nak jadikan Tun M sebagai Presiden Bersatu semula. Okey geng, kita boleh tengok inilah permainan yang dimainkan oleh Papa Gomo. Dan kita nampak memang dah adalah rakaman suara yang tersebar yang memang nak, dan video daripada Papa Gomo yang nak menjatuhkan Muhyiddin Yassin dan mengangkat Tun Dr. Mahathir. Hang bayangkan, dan malah mereka nak Mahathir jadi Perdana Menteri. Kalau hampa pergi tanya walau umpas, mereka nak Mahathir jadi Perdana Menteri lagi. Mahathir yang paling layak. Sedangkan hang umur 98, hang boleh buat apa dah? Anwar Ibrahim sehari 3 ke 4 ke 5 aktiviti tau. Mahathir sanggup ke? Menceritakan soal ketelusan, pentadbiran, rasuah kena hapus, salah guna kuasa, tata kelola. Mahathir mampu ke? Papa Gomo? Dan apa yang aku dengar info pula, disebabkan payment untuk Papa Gomo dah habis. Sebab tu lepas PRN, Papa Gomo senyap. Bila dah kalah hari tu, dia angan-angan untuk tawan 6 negeri tu dah habis. Dan kata bulan 8 kerajaan tumbang apa semua, angan-angan tu hapus dan Papa Gomo senyap. Dan tiba-tiba baru ni Papa Gomo timbul. Ada sebab lah tu geng. Mungkinlah orang lain pula payment. Orang yang dia agung-agungkan, orang yang dia nak angkat. Yang dia duk agungkan Mahathir berbeza sangat-sangat dengan Anwar Ibrahim.
Duk nak jatuhkan Muhyiddin Yassin, nak naikkan Mahathir, payment baru dah masuk. Jadi terpaksa buat kerja. Dan kita boleh tengok kan, plan-plan dia tu kita dah nampak dah bocor dah. Dan orang tua kan, nak boleh buat apa geng? Aku nak tanya orang tua nak boleh buat apa geng? Bukannya kita nak hina orang tua, no. Tapi orang tua kita nak angkat sebagai pemimpin geng. Bukan pemimpin sebagai menteri je, tak. Perdana Menteri nak boleh buat apa? Dan Papa Gomo pun desak Tun Dr. Mahathir bertanding dekat mana? Kat Parlimen Kemaman. Bukan min desak lagi supaya PAS Hadi Awang memberi kerusi ni kepada Mahathir supaya Tun Dr. Mahathir dapat bertanding untuk ada di dalam sidang Parlimen. Nampak? Bila Mahathir ada di dalam Parlimen, bukan main dia, mereka nak angkat Mahathir sebagai Perdana Menteri. Jadi itu je lah kan. Kita boleh tengok pembodohan, penipuan, menipu. Aku pun tak faham lah. Hampa sendiri fikir lagi. Hampa sendiri fikir lah. Takkan orang tua dah umur 100 tahun. Nak boleh buat apa? Aku nak tanya hampa. Antara nak berjalan pun dah tak larat. Nak berjalan pun dah setakat berkata-kata tu semangat. Beza geng. Dengan tindakan. Nanti dah buat kerja 4 hari pergi sana pergi sini. Lepas tu duk kena cuti sebulan. Macam tu. Dia nak kena cuti 2 minggu. Mahathir kena cuti berehat selama 2 minggu. Habis dalam masa 2 minggu tu siapa dia nak urus negara? Kita perlu orang yang sihat. Pemimpin yang berilmu, yang berpengetahuan, yang berani, lantang. Bukannya waktu muda beranilah lantang, waktu tua macam ni, apa dia nak boleh buat? Kalau setakat hantar surat pun tak ada guna. Kena buat kerja. Kena pergi jumpa pimpinan-pimpinan. Kena pergi negara sana, kena pergi sini, kena pergi sana. Kita boleh tengoklah pimpinan-pimpinan sebelum ni baru balik pada luar negara cuti 2 hari. Barulah terus laksanakan kerja. Anwar Ibrahim daripada, cuba bayangkan, dia pergi Mesir, dia pergi Turki, dia pergi macam dia pergi Arab, dia pergi jumpa King Salman. Lepas tu dia pergi Turki, dia pergi Mesir, balik pagi tu sampai di Malaysia pagi pukul 9 dah masuk sidang Parlimen ke. Mahathir mampu buat lah. Kan? Sebab tu kita perlu orang yang cergas, orang yang berani, orang yang bersungguh-sungguh. Bukannya semata-mata duk nakkan kuasa. Kena ingat, orang yang gila kuasa sampai dia mati pun dia akan kejak kuasa. Apa yang berlaku dekat Hadi Awang macam tu kita boleh tengok. Duk berjalan pun macam duk kena pimpin. Duk berjalan pun nak jadi pemimpin lagi. Dekat dalam sidang Parlimen, orang duk tengah bahas soal apa? Kan? Soal belanjawan. Dia dah lah berapa lama dia macam tak main Parlimen. Sekali main, dia nak berpolitik di dalam Parlimen. Dia nak hantam parti lawan. Sedangkan orang dah tengah bahaskan soal belanjawan 2024. Itulah level-level Hadi Awang. Itulah level-level Mahathir. Level-level manusia yang gila akan kuasa. Pernah rasa 3 tahun, 33 bulan berkuasa. Setiap tahun dapat 3 juta ke 4 juta ringgit. Setiap tahun 3.8 juta mereka dapat. Untuk 33 bulan mereka dapat peruntukan 12 bulan. Setiap 12 bulan dapat peruntukan 3 juta lebih. 12 bulan seterusnya dapat lagi 3 juta. 12 bulan seterusnya dapat lagi 3 juta. Bayangkan hampir 10 juta lebih mereka dapat tau dalam masa mereka jadi kerajaan. Tu pun perbankan mereka tak bagi. Disebabkan zaman Ismail Sabri naik menjadi Perdana Menteri dan berunding dengan Anwar Ibrahim dan Anwar meletakkan syarat-syarat mahukan peruntukan. Sebab tu perbankan boleh dapat peruntukan. Dan sebelum ni zaman dulu, zaman PAS fikir apa kata rakyat, tak pernah dapat peruntukan. Dan disebabkan mereka ni pernah rasa nikmat, ada duit yang sangat-sangat banyak, boleh membayar siapa-siapa saja, boleh membayar siapa TikToker ke apa ke. Sebab tu mereka duk kemaruk, mereka nakkan kuasa. Sebab pernah rasa nikmat ada kuasa, nikmat jadi menteri, nikmat ada duit. Sekarang jadi pembangkang. Tu yang duduk meroyan gila-gila. Jadi inilah sedikit perkongsian aku. Kita boleh tengok penipuan demi penipuan daripada Perikatan Nasional dan Papa Gomo dan Mahathir. Jangan duk layanlah puak-puak ni. Okay, terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Takkan maaf Pak Antok. Assalamualaikum.